maksudnya dia original. Dia tidak boleh ditipu. Maksudnya kalau ada orang cerita Rasulullah ni sebegini, semuanya buruk. Tapi bila kita lihat, bila dilihat oleh manusia, akhlak Nabi tetap adalah yang terbaik. Itu sebab disuruh oleh manusia ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ambil semua. Ambil sebiji. Ataupun dalam bahasa komputer ni, maksudnya dalam komputer dia tekan. Kalau kita guna copy paste. Copy paste balik apa yang Nabi SAW buat. Orang dah faham tu. Orang lama biasa beri hari. Tiru apa yang Nabi SAW buat dari sudut akhlak. Pada apa? Pada Aisyah sebut akhlak Nabi seperti Al-Quran. Cukup cantik. Dia sambung lagi. Ada pandangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang terkenal. Kadang-kadang di masjid, dia kata setiap masjid ada pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu dikatakan setiap tempat surau masjid, sehingga kan boleh dikatakan setiap jabatan yang mana jemput ustaz, penceramah dan sebagainya, ada kitab khusus antaranya Ihya Ulumuddin. Diterangkan maksud akhlak antaranya sesuatu yang tertanam dalam jiwa dia. Asli. Dia bukan jenis kita kacukan. Istilah yang kita guna sekarang, kacu. Daripada A jadi campur B jadi C. Akhlak adalah satu benda yang original. Kemudian wujud secara semula jadi. Dan akhirnya tidak perlu kepada daya fikir nak tengok ini baik ke ini buruk ke. Akhlak menentukan baik atau buruk satu amalan tersebut. Ini antara pendapat yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Jadi ayat Quran apa yang disebutkan tadi, akhlak Nabi SAW seperti Al-Quran. Saya bawakan satu ayat dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Tidak lain tidak bukan. Siapa yang iktiraf? Allah Subhanahu wa taala iktiraf Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala iktiraf Nabi, ada di kalangan manusia tak iktiraf Nabi. Kita dah ikut dia katakan confirm tolak awal Nabi. Kenapa? Dia tak ikut Nabi. Bagaimana dari sudut akidah, kena ikut cara fikir Nabi SAW. Dari sudut ibadah, Ustaz, salah Ustaz. Tadi Ustaz Sadari sebut Qiyamulail. Apa punya Ustaz? Ini bukan di tempat tuan ni. Nanti Teluk mana? Teluk Zimbabwe namanya. Dia bukan di Malaysia, tapi di Malaysia adalah sikit-sikit. Dia kata apa Ustaz ni? Tak betul pandangannya. Kita buat amal ibadah mesti Allah tengok. Tuan-tuan, saya ambil satu contoh. Tuan-tuan ada anak, betul? Ada anak, sikit-sikit ada cucu, sikit ada sikit. Kita suruh cucu kita buat satu benda yang tak ikut spesifikasi. Contohlah, kita pasal penelitian makanan kan. Suruh buat mi goreng pataya. Mi goreng pataya ni mi goreng yang salut dengan telur kan. Dia buat telur separuh kan. Bapak dah tanya, apa saya kamu buat telur separuh kan? Jimat bapak. Zaman sekarang ni zaman jimat. Kena jimat. Agak-agak apa yang kita nak bagi pada anak kita? Kalau tak, buah. Buah fikiran, dia keluar buah lain lah. Buah tangan, temu buah kaki. Kenapa tak ikut? Begitulah juga Allah suruh kita ikut Rasul SAW. Jadi kalau kita boleh buat tak salah saya buat amal ibadah ni. Tak salah pun Ustaz. Walaupun Rasulullah tak buat, tapi ini baik Ustaz. Dia pandai daripada Nabi SAW. Apa jawapannya? Tak dapat keampunan Allah. Apa jawapannya? Apa kesannya? Tak dapat syurga Allah. Dan yang paling penting, akhlaknya tidak sama dengan akhlak Nabi SAW. Jadi dari sudut akhlak, saya bersimpulkan ayat Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 4 ini cukup merangkumi akhlak Nabi SAW. Dan sepatutnya kita tiru apa itu akhlak Nabi
dari sudut cakap benarnya, dari sudut menepati janjinya. Macam kerajaan sebut janji ditepati. Nabi SAW tak payah sebut, memang dia tepati janji. Bukan kata salah atau tidak, itu pemikiran masing-masing. Tetapi Rasul SAW dalam diri dia dah built in ataupun dah ada sifat akhlak yang terpuji. Bahkan apabila Nabi berniaga, ditunjukkan kepada Nabi SAW cara berniaga dan sebagainya, dan dia diberi gelaran khusus, iaitu Datuk Al-Amin. Macam zaman sekarang, zaman Datuk kan, Datuk Seri, Tan Sri dan sebagainya. Tapi pada zaman itu orang Arab gelar Nabi, ini Muhammad Al-Amin. Jadi tak tipu orang, cakap lurus. Lurus tu bukan lurus bendul, tapi lurus yang menepati akhlak Al-Quranul Karim. Sekian saja untuk sesi yang pertama ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi yang kedua, InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan, semangat tuan-tuan ya. Baik, dapat disimpulkan tadi bahawa akhlak Nabi ini adalah akhlak Al-Quran, akhlak As-Sunnah. Semuanya berpandu pada Al-Quran dan As-Sunnah, akhlak baginda. Okey, baik, kita masuk sesi kedua ya. Kita kembali kepada Ustaz Ihsan lah. Kita nampak dalam Al-Quran dan hadis banyak Allah ceritakan dalam bercakap suruh ayat ikut dia, perintah ikut dia. Saya nak tanya Ustaz, mengapa kita kena ikut Nabi dari segi akidah? Dan kesan kita salah faham terhadap mengikut Nabi dari segi akidah. Cuba Ustaz terangkan mengapa kita kena ikut dan kesan salah faham ni. Terus sila Ustaz. Kalau kita buka Al-Quran, kok selampir Al-Quran, kok selampir dengan ayat Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah kata, ada di kalangan manusia mereka yang berkata, amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yawmil akhir, dan kami beriman dengan hari akhirat. Mereka kata, tapi Allah kata, wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman. Siapa yang Allah kata begitu? Pasal keimanan pada Allah dan hari akhirat yang mereka pertamanya pasal lidah saya orang munafik. Yang kedua, kalau pun bukan sekadar di lidah, keimanan itu tidak menyerupai keimanan pada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau kita keimanan pada Allah, kita belajar tentang ilmu tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Adakah sama? Sebelum saya datang ni tadi, saya buka lagi kitab lama, antaranya saya buka kitab Risalah Imam Syafi'i. Saya buka bahagian perintah mentaati Rasul. Kitab Risalah Imam Syafi'i, awal kitab Imam Syafi'i itu, kitab Risalah Imam Syafi'i, perintah mentaati Rasul. Imam Syafi'i rahimahullah menukilkan hadis riwayat Muawiyah bin Al-Hakam yang dia ini bertanya kepada Nabi tentang hamba, tentang dia ada seorang hamba yang dia terkasar sikit. Dia kata, ya Rasulullah, nak aku bebaskan hamba perempuan aku ni. Nabi kata, awak jumpa dengan aku dulu, aku nak tanya dia beberapa soalan. Kemudian Nabi SAW bertanya pada Sariyah ini, Aina Allah, di mana Allah? Qala, jawab perempuan itu, Fis sama, di langit. Qala Rasul, Man ana, siapa aku? Qala, jawab perempuan itu, Anta Rasulullah. Qala Rasul, a'tibha fa'innaha mu'minah. Jawab Nabi, bebaskan dia yang mu'minah. Riwayat Imam Malik, riwayat Imam Syafi'i, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ibn Quzaimah, riwayat Al-Bayhaqi. Ada 10 imam hadis riwayat ini. Kalau kita dekat tempat itu hamba, kemudian Rasulullah tanya, Aina Allah, orang lain
saya jawab di mana? Allah tu di mana-mana. Memang kekeh apa? Ataupun Allah tu tak bertempat. Dekat mana tak tempat. Dekat bumi tak ada, dekat langit tak ada, ada langit tak ada, ada arasy tak ada. Mana pun tak ada. Kalau ulama hadis tu dia kata mana boleh etis. Bumi tak ada, langit tak ada, atas langit tak ada, atas arasy tak ada, semua di mana tak ada, di mana tak ada. Maknanya apa? Maknanya tak ada. Kalau dia kata Allah tu di mana-mana, di mana-mana ini yang jadi wahdatul wujud dalam diri saya ini di mana-mana. Dalam diri binatang di mana-mana, dalam pokok di mana-mana. Ketika saya berak, Allah bersama dengan saya, yes, itu juga di mana-mana. Wallahi Allah tidak begitu ya akhir. Ya ikhwan Ahmad, Allah tu yang kita sebut selalu Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah dia tak bercampur gaul dengan makhluk. Dia tak perlu bersatu. Kita ini makhluk ciptaannya. Dia tidak bercampur dengan makhluk ciptaannya. Dia di luar makhluk ciptaannya, sedang memerhatikan makhluknya. Kerana di dalam Al-Quran 7 tempat dalam Quran Allah sebut istiwa fil arsy. Ar-Rahman ala arsy istawa. Dia lah yang pemurah yang duduk di atas arasy. Masalah orang Melayu ni dia cerita tentang ma'rifatullah. Baca awal din ma'rifatullah. Awal agama tu kenal Allah. Kenal Allah mengikut cara siapa? Ya ikhwan, kenal Allah mengikut cara siapa? Adakah satu orang saya, kalau saya kata saya kenal Allah, saya pernah jumpa Allah ke? Saya pernah bersembah dengan dia? Wallahi, saya nak kenal Allah hanya ada 2 sumber sandaran. Sandaran itu sandaran yang datangnya daripada Allah, iaitu kitabnya, kitab Al-Quran, kata-kata kalam Allah, ataupun kata-kata Rasulullah. Sebab Allah berfirman, wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan oleh Muhammad itu dari hawa, tetapi wahyu daripada Allah. Ini saja cara untuk saya kenal Allah. Tidak ada cara lain. Jadi saya kena buka Quran. Bila datang soalan sebagaimana soalan Rasulullah tu, Aina Allah, di mana Allah? Saya kena buka apa Allah punya jawapan. Bila Allah kata amintum man fis sama, adakah kamu merasa aman dengan Allah Zat yang berada di langit? Allah berulang-ulang kali Allah kata perkara ni, berulang-ulang kali. Boleh kita tak faham juga. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa ikhtilafal layli wan nahari fi Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah dialah Rabb yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istiwa di atas arasy. Surah Al-A'raf, Surah Al-Hakim, Surah As-Sajdah, berapa? Kalau buka hadis, kita akan banyak hadis. Nabi kata tangan doa lewat beliau, Rabbuna Allahu fis sama, wahai Tuhan kami yang berada di langit. Allah, Nabi kata khabarus sama, aku terima khabar dari langit waktu pagi dan petang. Imam kita ni orang Melayu, orang Malaysia mengaku mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang awal tentang hadis ni. Dalam Al-Risalah, dalam bab tentang atur Rasul, ditanya tentang tauhid as-sifat. Pada Imam Syafi'i kata Allah itu bersifat dengan sifat sebagaimana yang ia sifatkan dirinya sendiri di dalam kitabnya dan melalui Rasul.
kita mana-mana. Bab sifat Allah kita mana? Macam kita orang sembah Allah macam buat macam Allah dia boleh sembah dia tu boleh kena. Bila tanya kita tahu orang Melayu akan sambut Isra Mi'raj. Tanya kali Isra Mi'raj tu kata apa? Nabi naik ke langit, terima perintah solat. Naik ke langit tu pasal apa tuan? Kalau Allah tak ada orang ke sini. Benda ni besar, penting kena faham. Ini baru satu contoh. Bab akidah, contoh bab akidah ni banyak. Itu baru bab asma', bab as-sifat. Kalau cerita bab uluhiyah, bab pengabdian berdiri pada Allah, masuk pergantungan. Awal-awal buka Quran yang kita baca tiap-tiap kali solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah ya Allah yang kami abdikan diri, akan dikaulah tempat kami minta tolong. Betul ke kita minta tolong hanya pada Allah? Betul ke dari sudut rububiyah? Adakah kita benar-benar meyakini Allah lah yang mentadbir mengurus seluruh alam? Amalan kita dan etikat kita berkait apa? Kita sanggup bayar 15,000 dekat pakar motivasi untuk sembang saja. Kalau kamu lagi ambil bulan ni, siksa kamu. Lahir hari bulan ni untung kamu. Dan tu macam mana saya nak mengubah hari lahir saya tuan? Tak ada kacau. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Wahai penerima Allah, judi perkara bertemu nasib adalah perbuatan syaitan, jauhi. Kita buat tengok nasib ni, kalau pakar motivasi dia profesor, dia doktor, habis lah. Batu pula, batu cincin. Batu cincin ni, ini boleh bagi pelari. Yang mana kena orang jaga ya. Lagi dah banyak pelarinya. Allah Rabbi. Ayat yang kita nak baca ni pun dia perlu buat pelari. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikut aku tu. Dia jadi macam magnet, dia pelari tak terkait apa jadi kita jauh buat. Ini semua penyelewengan akidah, kerosakan pemikiran. Batu kita tu sibuk dengan batu cincin lah, dengan kayu kokar. Allah kata dalam Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Termasuk batu cincin. Dia bukan duk kaki aduk bergantung kat batu cincin tu. Batu yang maksud tu batu-batu berhala. Berhala ni apa? Yang kita bergantung, meyakini dia boleh bagi manfaat atau mudarat. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah, tidak ada musibah yang boleh timpa pada kamu melainkan apa yang telah ditetapkan Allah ke atas kamu. Huwa maulana, dialah pelindung kamu. Nak minta pelindung pada dia saja. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya kepada Allah nak bertawakal yang orang beriman. Maknanya apa? Kalau tak bertawakal ke Allah bukan beriman lagi. Salat sembang. Kalau bergantungan hati masih berharap dengan tangkian ni, Nabi kata man ta'allaqa tamiman falaqad asyrak. Siapa gantung tangkian, asyrak, syirik. Syirik itu Nabi kata jauhi 7 perkara yang membinasakan. Top 7 dosa besar. Nombor 1 syirik,
sihir, nombor 3 membunuh, nombor 4 riba, nombor 5 lari pada medan jihad, nombor 6 makan harta anak yatim, nombor 7 memfitnah orang lain. Kita memang pilih yang besar-besar je orang lain. Kalau bisnes projek pilih besar-besar tak apa lagi. Tapi dosa tolonglah jangan pilih yang besar-besar ni. Kita dalam besar, kalau kita scan 7 orang, itu semua amalan favorite orang lain tu. Kita nak orang, nak kerja anak yatim, riba tak nampak dia dosa. Cuba tengok drama Melayu, semua melambangkan fikrah dan akidah syirik khurafat. Yang nak cerita dengan mesti cerita bohong apa kan? Bohong banyak tu. Cerita pasal jin lah, pasal ni tak betul pun, tak ada jin pun, tension yang kita. Aku biasa dipitnah ada demo je. Aku tak tahu itu pun. Jin pun tension yang kita. Orang Melayu cerita pasal jin, dia kata apa? Sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Manusia paling buruk tu Fir'aun. Tapi Fir'aun tu bagus lagi pada jin paling baik. Tak tertension jin. Allah kata, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrik bi rabbina ahada. Katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepada aku tentang sekumpulan jin. Mereka berkata, kami mendengar Al-Quran yang sangat ajaib, petunjuk ke jalan yang lurus, maka kami beriman dengannya dan kami tidak mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu pun. Ada jin yang begitu, yang tidak mensyirikkan Allah. Kita kata jin ini takut dia lagi berfir'aun, tak tension dia. Punya bahagian fitnah sampai jin tu pasal orang lain wajib kacau dia. Jin tu tension gitu. Kita kajian fitnah dia, jadi tension dia. Itu asas yang daripada sudut akidah ni. Tadi saya bagi mukadimah daripada sudut si ayat. Ini asas. Sebenarnya sangat banyak perkara akidah, terutama orang lain pula sangat banyak. Jadi setakat ini saya serahkan kepada kita untuk disambung. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang panjang. Baik, kalau Fahir dia tak faham untuk ditanya balik lah soal jawab ni. Saya buat alih boleh kepada Ustaz Sazali. Dalam Al-Quran yang ada diterima oleh Allah, wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum fantahu. Surah Al-Hajj ayat 7. Apa yang dibawa oleh Nabi, ambillah. Apa yang di dalam, fantahu, hindarilah. Juga terdapat dalam dalil-dalil hadis, Nabi kata, sallu kama ra'aytumuni usalli. Solatlah tuan aku solat, dan khuz'anni manasikakum. Ambillah cara menjaga haji daripada aku. Nampak banyak perintah-perintah ibadah ini Nabi kata apa? Ikut cara aku, ikut cara aku. Sekarang saya nak tanya Ustaz Sazali, mengapa Nabi suruh ikut cara dia dalam segi ibadah ni, dan juga kesan disalah faham terhadap pengertian mengikut cara Nabi dari segi ibadah. Pada dapat bersyukur Ustaz. Terima kasih Ustaz Chris. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah, apa yang disebut oleh Ustaz pesan dari Ibu semangat. Saya kalau boleh nak beliau berhenti kalau saya nak dengar banyak. Semangat kita sebab benda tu satu benda yang besar masalah kita. Kalau akidah hanya tak selesai, ibadat tak ada apa-apa. Itu benda yang asas. Kalau akidah hanya ada syirik pada Allah Ta'ala, buatlah ibadat bagaimana cantik sekalipun. Hatta kalau ibadat tadi pun sahih yang mengikut Nabi SAW pun tidak ada guna. Itu juga amalan orang-orang kafir, amalan orang Islam. Kadang-kadang kita tengok zahirnya baik, seperti sedekah,
tolong orang, manis muka depan orang, bantu, berjuang untuk keadilan dan bagaimana. Tapi Allah Taala sebut, "Maqadimna ila ma 'amilu min 'amali wa ja'alnahu haba'an manthura." Kami persembahkan apa yang mereka buat daripada amalan mereka, lalu kami jadikan alam amalan mereka yang mereka buat semasa dunia itu haba'an manthura, seperti debu yang terpanah. Walaupun amalannya zahir, orang bukan Islam ni baik pada pandangan itu, tapi sebabkan tiada perkara yang asas iaitu iman, maka sia-sia. Sebab itulah kenapa Ustaz Isa ada semangat cerita tentang akidah, kerana benda itu benda yang asas. Nabi SAW datang mengajar kepada kita selain daripada akidah tadi, ialah cara untuk menyembah Allah SWT, cara untuk beribadah, cara untuk kita menyembah Allah SWT, sama ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala ataupun cara untuk kita beribadah, hubungan kita sesama manusia. Ayat Allah SWT, Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sesiapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maknanya tidak ikut Nabi SAW, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, dan melampaui had, batasan, undangan, hukum yang Rasulullah bawa, jawapannya yudkhilhu nar, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, yang kekal padanya dan baginya azab yang menghinakan. Ayat ni asal sebelum ini turun cerita tentang, ataupun ayat sebelum ini cerita tentang perkara berkaitan pembahagian harta pusaka. Siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, 1/8, 2/3, diceritakan, bukan cerita tentang siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, yang melampaui batasan, tidak ikut apa yang telah Allah tetapkan dalam konteks pembahagian harta pusaka tadi. Secara khususnya, secara umumnya, mana-mana perintah yang Rasulullah SAW bawa. Maknanya tuan-tuan bahawa mereka yang tidak mengikut ittiba', tidak mengikut Nabi SAW, tidak menyembah Rasul, tidak menyembah Allah SWT, di mana yang dibawa, ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka balasannya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, atau hadis dibacakan, ya Rasulullah kata, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Sesiapa yang beramal satu amalan yang tiada padanya perintah kami, maka amalannya tertolak. Jadi amalan seseorang itu tidak diterima oleh Allah SWT sekiranya tidak kena dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sebab itulah dalam kita beribadah, pastikan bahawa apa sahaja yang kita nak buat dalam konteks ibadah, sama ada dalam bentuk zikir, selawat, dalam bentuk sembahyang, ibadat badannya, ibadat qauliyah, pastikan ada asalnya daripada Nabi SAW. Yang kita buat suatu ibadat yang tak ada asal daripada Nabi SAW, itu dia tidak usul dalam kita beribadah. Kalau kita nak buat apa ibadat, kena pastikan bahawa ini datang daripada Nabi SAW. Sebab tidak pernah tuan-tuan satu ibadah tiba-tiba Nabi dan para sahabat tak buat, tinggalkan. Benda itu mustahil. Hasilnya sahabat radhiyallahu anhum mereka lebih ke depan dalam melaksanakan perintah Nabi SAW. Sebab ayat Al-Quran yang Ibnu Katsir sebut dalam surah Ahqaf, tafsir surah Ahqaf, orang kafir berkata, apa dia kata, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi. Kata orang musyrik Mekah zaman Nabi SAW kepada siapa? Kepada orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan orang-orang yang lemah di Mekah, seperti Suhaib, Khabbab, Bilal bin Rabah, yang lemah-lemah yang tidak masyhur, tak terkenal dengan IQ-nya, dengan kepandaian kebijakan, tak terkenal. Apa orang musyrik Mekah kata? Maqala alladzina kafaru, orang kafir berkata, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, sahabat-sahabat tadi, law kana khairan ma sabaquna ilaih, kalaulah apa yang datang kepada mereka, iaitu Al-Quran itu benar,
masa lapurna ilaihi nescaya orang-orang bukan orang-orang lemah tadi, bila Rabah dan sebagainya ini tidak akan mendahului kami. Kami nak akan ikut Quran itu. Sebabnya kalau benar Al-Quran itu benar, kamilah sepatutnya yang akan ikut. Apa kata ni? Pembesar-pembesar Quraisy yang hebat-hebat, yang bijak-bijak. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Dia kata kalau Al-Quran ni betul, ni golongan hamba ni, bila ni kita tak akan dapat dulu, kami yang akan ikut. Tapi disebabkan Al-Quran ni tak betul, maka kami betul, maknanya kami tak ikutlah. Dalam tafsir ayat ni, Ibn Katsir kata apa? Dia kata ini adalah dianggap hujah. Apa dia ahli sunnah jemaah mengatakan bahawa sekiranya amalan itu baik, maka sahabat Nabi SAW tidak akan terlepas daripada mengerjakannya. Kalau benda kata itu baik, sahabat-sahabat Nabi dan sebelum itu zaman Nabi SAW sudah ada amalan tersebut. Oleh sebab itulah amalan ibadah yang kita nak buat, hendaklah kita pastikan dia ada sumbernya daripada hadis Nabi SAW. Boleh tak orang mereka dia kata itu buat satu sembahyang, nama sembahyang apa? Sembahyang Maulidul Rasul. Dia kata ada sembahyang Maulidul Rasul pula. Mana tersebut? Dia baca mana? Sembahyang sunat Maulidul Rasul. Mana pula ada sembahyang sunat Maulidul Rasul? Baik, dia kata apa salah sembahyang? Kita bukan buat jahat. Tanya boleh ada ke zaman Nabi sembahyang sunat Maulidul Rasul ni? Oh, tak ada pun. Maka ada soal sembahyang sunat Maulidul Rasul. Oleh sebab tu tuan-tuan, dalam apa sekalipun ibadah kita, kenapa kita perlu tengok ada dah asal? Pasal itu dalam Rasulullah dah beritahu, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa khalq. Siapa yang membuat mengada-adakan dalam ibadah ini, dalam usaha ibadah ini yang tiada ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, maka amalannya tertolak. Oleh sebab itulah untuk nak buat apa saja ibadah, pastikan ada sumbernya, dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Itulah dinamakan ittiba'. Kita dalam fiqh ada dua. Satu namanya taklid, satu namanya ittiba'. Ittiba' ni ialah mengambil kaul, pandangan seseorang atau mazhab dengan mengetahui betulnya mazhab tersebut. Dia ambil satu pandangan tubuh atau pandangan mazhab, dia tahu bahawa ini adalah betul. Maknanya dia ada hujah dan dalil. Taklid ialah mengambil suatu pandangan, tak tahu betul atau salah, tapi ikut je. Itu taklid. Jadi tuan-tuan, konteks kita zaman sekarang ni, kalau ikut saja tak tahu betul atau salah, besar kemungkinan boleh salah sebab tak tahu. Tu contoh sekarang yang berlaku di pusat-pusat yang tinggi, bukan semua mungkin. Kita tengok ada berlaku, Allah nak betul tak betul. Apa dia? Iaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Sedangkan ada hadis Nabi SAW yang Rasulullah kata dalam hadis Nabi Sahih Muslim, Rasulullah kata, Sayyidina Ali cerita, dia kata naha Nabi SAW anil mut'ah wa an luhumil humuril ahliyah yaum Khaybar. Nabi SAW melarang nikah mut'ah dan memakan daging kekal pada zaman Khaybar, pada perang Khaybar. Maknanya tuan-tuan bahawa dalam konteks kita nak buat ibadah dan nak buat sesuatu amalan, pastikan bahawa amalan tersebut ada dalil, ya, dalam konteks ibadah. Kalau bukan ibadah, maksud bukan ibadah ni bukan perkara sunat, bukan perkara wajib, benda harus. Tuan-tuan reka malam ni tuan-tuan, kita boleh tengok ini semua rekaan zaman Nabi tak ada ni, tapi ini bukanlah ibadah. Siapa kata benda ini ibadah? Tak kata orang cantik, tak ada. Tak ada butuh mana pun tak apa. Tapi kalau nak buat sesuatu yang bentuk ibadah, pastikan bahawa ada sumber daripada Nabi SAW. Kalau tidak, sia-sia. Oleh sebab itu tuan-tuan, apa implikasinya kita perlu ikut Nabi SAW dalam ibadah? Yang kita sebut sebelum ini, ada implikasinya ialah amalan kita akan tertolak dan sia-sia. Oleh sebab itulah syarat disebut ulama untuk diterima amal ibadah, yang pertamanya ikhlas kepada Allah SWT, yang keduanya mengikut sunnah Nabi atau mengikut Nabi SAW.
Jadi yang pertama itu ikhlas. Itu juga adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting dalam setiap amalan kita. Hari kiamat nanti tuan-tuan ada diceritakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa 3 orang yang mula-mula dicampakkan ke dalam neraka, 3 amalan ibadahnya hebat, tetapi ikhlasnya tak ada. Panjang nanti kalau kita cerita. Tapi di antara ringkasannya, orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, yang kedua mereka yang menderma, yang ketiga mereka yang menuntut ilmu. Semua ini amalan besar di sisi masyarakat. Sebab ada nama. Orang yang berperang di sabilillah ada nama. Orang yang menderma buat kebajikan, bagi makan orang ada nama. Orang yang menuntut ilmu ada nama. Tapi kerana yang pertama, sunnah yang pertama dia tak ikut. Yang batinnya iaitu ikhlas kepada Allah Ta'ala,